Hello semua, Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Anda kembali lagi bersama dengan saya Eddie Junaidi dalam IG Live Sinar Plus. Minggu lepas kita berjumpa dan ini kita kembali lagi dalam IG Live Sinar Plus. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang pelakon, penyanyi, pelawak yang baru-baru ini mencetuskan bukan juga kata kontroversi, mencetuskan kekecohan. Tak juga, dia macam menyebabkan ramai yang terkejut, tertanya-tanya apa cerita sebenarnya yang terjadi kepada beliau. Jadi kepada anda semua, selamat datang saya ucapkan IG Live Sinar Plus, dan saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dengan cuaca sekarang yang tak menentu, Kuala Lumpur pun banjir tiba-tiba kembali, virus Omicron mengganas, dan insyaAllah petang ini kita akan bersama dengan Roslan Shah ataupun Cik Lan kita. Kita menantikan kehadiran Cik Lan bersama dengan kita pada petang ini. Sebentar saja lagi. Saya harapkan kita punya network pada petang ini okey saja. Sebabnya yalah, cuaca sekarang pun tak berapa nak menentu. Takut juga adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas, visual kita okey. Saya harapkan okey lah ya. Sebab ikutkan kalau dekat Shah Alam sekarang ni cuaca pun agak mendung, menandakan bakal hujan tidak lama lagi. Tapi kita doakanlah yang baik-baik berlaku untuk semua, kepada rakan-rakan, kekenalan kita, ahli keluarga kita yang mungkin diuji dengan musibah ataupun dugaan banjir, ataupun hujan yang berterusan dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik berlaku untuk mereka semua. Dan jangan lupa like, follow, subscribe ke semua platform Sinar Plus. Kita ada Instagram, Facebook, Twitter, apa lagi kita ada, TikTok, YouTube, semuanya ada. Jadi kepada anda semua, pastikan anda subscribe, follow, like ke semua platform kami, sebabnya kita ada pelbagai pengisian menarik untuk anda semua, untuk wanita, untuk lelaki, untuk keluarga, untuk kesihatan, borak bibir merah khas untuk anda. Kita ada macam-macam, macam curhat lah, kan macam kita ruangan menjoyah sikit kat situ. Apa sahaja topik yang berkaitan dengan wanita, anda wajib tengok. Contoh katanya macam minggu sebelum ni, topik apa saya pun lupa dah, sebab banyak sangat. Memang topik kita semuanya yang menarik. Ada yang topik bakal tiba nanti, pasal Tinder Swindler yang tengah hangat sekarang dekat Netflix. Korang boleh tengok. Dekat Malaysia pun sebenarnya ada juga fenomena tersebut. Berapa ramai di kalangan kita, khususnya wanita yang terkena kan orang kata panahan love scam. Lawak betul lah abang handsome ni. Loh, my name is Tuti. Apa ya saya buat lawak je. Okay, my name is Tuti. Nama dia comelnya kemain. Alright, Nora Candy, Hamid Kamaria, my name is Tuti John. Thank you. Lat anak Mami, Wan Nur Asiyah, Nerida Adlin. Okay, my name is Tuti, Nora, Hamid, semua dekat mana tu agaknya korang? Boleh ke dengar suara saya dengan jelas? Saya harapkan saya punya network saya pun okey lah. Sebabnya risau juga, saya nampaknya kat sini 2 bar begitu saya punya network. Alright, kita insyaAllah kita tunggu kejap lagi Cik Lan kita masuk. Kita nak bergosip ke, kita tanya apa cerita sebenarnya, apa yang terjadi kepada Roslan Shah yang baru-baru ni tengah dekat satu program televisyen, boom, tumbang. Macam mana, apa cerita? Ada yang kata dia propa, ada yang simpati, ada yang memang terkejut dengan apa yang terjadi pada Cik Lan. Mana Cik Lan ni? Kejap, kita tunggu dia masuk sahaja. Okay, sekejap saya check sekejap tengok ada ke tidur Roslan Shah. Ada pula, sekejap. Okay, Adin on kata audio and visual good. Alhamdulillah. Mari Ilma kata gebunya sebab filter. Kalau tak ada filter, jahanam. Muka saya jahanam. Okay, saya tadi dah invite Cik Lan kita. InsyaAllah harap Cik Lan terimalah. Ben Nazi, hello Ben Nazi, apa khabar? Kata okey. Apa ni? Apa kita nak panggil, bukan dry clean. Projek car wash ke, nak cuci rumah ke, cuci kapet ke, Ben Nazi ada. Betul tak Ben Nazi? Kan betul ke? Betul ke Ben Nazi? Betul. Alright. Apa khabar Ben Nazi? Faris Atras, apa khabar? Awak join ke tidak Viper Genting baru-baru ini? Bisnes macam mana? Okey ke?
Mari Ilma kata gebunya. Mana Cik Lan ni tak masuk-masuk ni? Okey, kepada anda yang mungkin dia unable to join, kenapa pula Cik Lan unable to join ni? Alamak, dia unable to join. Sekejap saya cuba invite lagi sekali. Roslan Shah. Saya invite lagi sekali. Wow, siapa yang rajin bagi love. Thank you. Amalina. Hai, hello. Apa khabar Amalina kita? Orang Tepin ni, orang Tepin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Kejap, kita nak bersama dengan Cik Lan kita, Roslan Shah kita. Kita tanyakan kepada Cik Lan apa cerita sebenarnya yang terjadi kepada dia baru-baru ini. Adakah dia propa ataupun apakah sakit yang menyebabkan Cik Lan sampai jatuh terlungkup dekat program TV tu tiba-tiba kan. Gila panik. Saya tengok pun saya jadi panik juga. Alhamdulillah sihat, kata Alhamdulillah. Kepada yang lain tu sihat ke? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Ni dah bulan Syaban, tak lama lagi kita nak masuk ke Ramadan. Puasa dah ganti ke belum? Amira type started following you. Thank you. Alamak, real Roslan Shah is unable to join. Why happened? Cik Lan cuba Cik Lan yang request untuk join live. Boleh ke Cik Lan? Itu dia. Assalamualaikum Cik Lan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Edi Junaidi. Apa-apa? Baik. Cik Lan apa khabar hari ni? Cik Lan dah okey alhamdulillah setakat ini. Alhamdulillah tak ada apa-apa dah. Apa yang orang fikirkan yang tentang diri Cik Lan ni, terima kasih banyak. Ada masih lagi tanyakan khabar sampai sekarang. Ada juga story-story kat Singapura pun ada keluar juga. So bagi Cik Lan senang saja, apa yang berlaku tu ini adalah satu peringatan untuk diri Cik Lan dan juga orang di luar sana. Ya. Sekarang ni Cik Lan dekat KL ke dekat Singapura Cik Lan? KL, mana balik Singapura? Singapura tak ada pandang dah. Oh ya, lupa Cik Lan dah berhijrah. Lupalah kita Cik Lan. 25 tahun dah duduk sini, dah 22 tahun duduk Singapura, duduk KL dah. Tapi tak apa, yang paling penting tu kalau balik KL pun kena balik untuk ziarah kubur arwah ibu tercinta Cik Lan. Jadi Cik Lan, hari tu apa sebenarnya? Jadi Cik Lan, ramai yang tahu. Saya sendiri pun bila tengok video tu, ya Allah ya Tuhan, aku terkejut Cik Lan. So, boleh tak Cik Lan kongsikan sebenarnya apa yang jadi sebenarnya Cik Lan? Ini kata orang ni dah berbuih, dah mula nak bercakap dah. Tapi tak apa, pasal ramai nak ingin tahu tentang diri Cik Lan, apa yang berlaku. Cik Lan pun dah memberikan kenyataan dalam Instagram. Kejadian tu juga masa yang berlaku tu, okey, sebenarnya senang. Masih ada lagi orang kecam, masih lagi orang cakap tahu propa berlakon. Yang part tu Cik Lan akan letak tepi dulu, kemudian Cik Lan akan beritahu. No? Okey, Cik Lan tahu. Cik Lan permulaan sebelum kejadian tu Cik Lan memang sakit demam. Demam. Pasal ingat tak masa itu Terengganu dengan Kelantan banjir? Betul. KL dah hujan dah. Okay. Cik Lan ada beli makan, pergi luar, kena hujan. Cik Lan ni sebenarnya sensitif, tak boleh kena hujan. Okey. Tapi masa hari tu Cik Lan dah rasa macam macam terfikir, takut pasal wanita hari ni tiba-tiba dah jemput awal. Dalam hari sebelum tu dah jemput awal, dia dah buat poster, dah buat apa, nak buat poster untuk Cik Lan pasal dia nak menjemput Cik Lan sebagai tetamu wanita hari ni tiba-tiba hari Senin lepas. Okey, so apabila Cik Lan, Cik Lan sebelum Cik Lan datang ke studio, Cik Lan 2 hari lepas tu Cik Lan ada demam, sebelum esoknya Cik Lan buat swab. Kerana pihak TV3 kena mengikuti SOP. Sesiapa yang masuk studio, Cik Lan kena tengok negatif atau positif. Kalau positif tak boleh masuk dalam studio, tak boleh akan dihalang lah, tak boleh masuk. Tetapi alhamdulillah kebetulan tu Cik Lan, walaupun Cik Lan kurang sihat demam, Cik Lan negatif. Okey. Pagi tu memang betul Cik Lan memang ada pengakuan Cik Lan, memang Cik Lan ada tidur lewat sikit. It's okay. Tetapi Cik Lan rasa dah demam dah masih hari tu, macam nak demam, tapi Cik Lan makan Panadol.
Cuma obat Cik Lan tak bawa. Oh. Obat pening. Bawa. Tapi Panadol, pasal Panadol pun ada obat untuk pening sekali kan. Kepala, Cik Lan betul. rasa. Tapi dia tak bawa. Tapi tak apa. Apabila dekat datang ke TV3 tu, pihak producer, pihak assistant tu jemput Cik Lan masuk apa tu semua. Kalau siapa tengok TV3 di YouTube balik, ulang balik, Cik Lan berbual seperti biasa. Ya, betul. Cik Lan berbual rancak, semangat. Pasal Cik Lan rasa benda topik tempayan tu, Cik Lan pun kita berbual pasal positif. Kata pihak TV3 cakap jangan kita berbual negatif, jangan mengutuk orang. Cik Lan tak mengutuk, tak apa-apa, Cik Lan berbual secara profesional. Ya. Apabila kejadian tu, okey, kenapa part tu keterusan, ada yang segelintir cakap kenapa nak dekat habis tu tak nak tahan, teruskan aja, tak nak tahan batuk. Itu pasal kita cakap malang tak berbau. Betul tak? Orang solat pun boleh meninggal. Betul. Kalau kita tengok orang berjalan pun boleh pingsan. So apabila Cik Lan terkena macam itu, satu pengajaran Cik Lan kena berhati-hati. Tetapi masa kejadian tu Cik Lan tiba-tiba batuk. Cik Lan pakai mask. Memang Cik Lan punya alio Cik Lan ada banyak. Pasal Cik Lan baru buat gigi chlorine untuk rasa putih. Oh, okey. So, air ludah tu biasalah. Okey. So bila Cik Lan alio dah banyak, masa tu secara tiba-tiba macam pak aja batuk, macam tersedak tu batuk, terus Cik Lan tiba-tiba macam dunia tu hitam dan berpusing. Itu saya rasa saya punya kata doktor TV3 panel cakap Cik Lan dah jatuh. Lepas tu apa yang Cik Lan tak sedar tu, apabila dah jatuh tu Cik Lan macam tak boleh buka mata, dia pusing. So pihak TV3 panggil doktor panel TV3. Apabila saya dengar suara dia, tapi saya tak nampak muka dia. Doktor TV3 tu cakap, dia ambil darah saya sikit dengan saya punya BP 220. Tinggi. Takkan benda ni Cik Lan nak main-main. Kalau saya propa, adakah BP tu pun propa juga ke? Faham tak? So apabila orang cakap propa lah, berlakon lah, TV3 bayar saya lah, marketing lah, rating wanita hari ni dah jatuh lah, untuk naikkan balik, tak terfikir langsung pun. Orang jalan pun boleh meninggal, orang duduk pun boleh meninggal. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya peluang yang kedua. So adakah saya propa sebagai BP 220 tu, adakah saya cakap BP saya? Orang tak nampak, orang tak tahu. Yang tahu dalam set tu, dalam studio tu, dan doktor tu, dia tu adalah seorang doktor, bukannya doktor main-main daripada TV3. So Cik Lan okey. Apabila kutukan orang cakap, tapi alhamdulillah ada yang memberikan negatif pada Cik Lan, doa, tapi ramailah orang. Pasal benda ni Cik Lan tak terfikir pun nak viral, nak memperkenalkan diri Cik Lan. Orang dah kenal Cik Lan pun. Taklah semua dah orang tak kenal Cik Lan kan. Tapi Cik Lan tak terfikir pun nak popular pun. Tak terfikir langsung pun nak menaikkan nama Cik Lan. So benda tu memang dengan secara, kata orang tu, malang bagi Cik Lan is ajal. Ajal tu, tapi maut dia tak ada lagi. Orang ajal dah maut, tapi saya dah terima dah dekat ajal, tapi maut saya belum lagi. Allah belum tarik nyawa saya lagi. Jikalau ajal maut saya, kejadian tu Allah tarik nyawa saya atau koma ke, atau koma ke apa, meninggal ke, adakah saya main-main? Rating? Tak cakap pula. Ya. Cik Lan, macam kat sini ada yang tanya ni, Rosmawati dia tanya, Encik Lan memang ada blood pressure tinggi ke sebelum ni? Okey, dulu Cik Lan pernah mengalami di rumah. Itu lagi di rumah saya tak boleh bangun, berpusing-pusing, saya panggil ambulans. Saya kena stay hospital pun 2 hari. Cik Lan sebenarnya tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Dulu yes, Cik Lan ada kencing manis.
Pasal biasalah kan Cik kuat manis, tapi saya dah kurangkan manis. Alhamdulillah, Cik makan ubat untuk jauhkan manis. Pasal saya selalu beli gula, tak pakai gula, saya pakai benda yang orang kasih tu. Alhamdulillah. Lepas tu benda-benda macam itu, Cik Lan macam rasa tekilan. Tak, orang tak kita lah. Kejadian tu Cik Lan masuk hospital ke apa, handphone saya tak bawa. Handphone adalah assistant saya yang pegang. Cik Lan pun tak tahu apa yang berlaku. Cik Lan pun tak tahu. Cik Lan dapat tahu bila saya sedar kat hospital tu dah okey sikit, orang hospital tu jurawat cakap, Cik Lan, awak dah tengah viral. Saya terkejut. Viral, saya tak ada handphone sekarang ni. Lepas tu malam tu baru malam lepas maghrib kawan saya datang lagi kasih handphone. So saya rehat. Tapi kawan saya, PA saya tak beritahu apa yang terjadi. Dia tak cakap. Tapi saya pun tak tengok. Lepas tu dia kasih handphone, saya pun tak tengok media sosial. Tapi rupanya sudah menjadi, kata orang tu, di Facebook lah, TikTok lah. Itu yang saya rasa macam, betul ke tak betul ni? So lepas tu ada orang hospital cakap, Cik Lan tengah viral. Orang semua dah banyak keluar. So apabila orang hantar, saya tak baca mesej. Saya jarang baca mesej. So pasal saya belum pulih dalam sakit lagi. Itulah. Tapi Cik Lan, bila contoh kata isu ni, Cik Lan pun dah buat pengakuan berkali-kali dah dekat rata-rata dekat Instagram Cik Lan, dekat media-media lain pun kata ini bukan Cik Lan buat propa ke ataupun benda-benda macam ni bukan boleh buat main. Tapi orang pula anggap Cik Lan macam, oh ni sengaja lah tu macam nak raise populariti ataupun sebab dia kata macam sebenarnya Cik Lan pun pernah buat benda yang sama dalam media lain. So perasaan Cik Lan macam mana Cik Lan bila orang cakap macam tu? Satu je saya nak cakap. Bilakah saya buat benda ni benda terjadi, saya pun terkilan daripada pihak M-Star. Saya cakap terus terang saya terkilan dengan pihak wartawan daripada M-Star. Kalau dia tengok pun saya akan cakap. Saya tak pernah kejadian ni kat Malaysia, saya propa ke kejadian ni berlakon. Tak pernah. Bila? Apa rancangan? Beritahu dengan saya. Apa rancangan yang saya pernah pingsan? Berlaku. Apabila M-Star hubungi saya, lepas tu awak ambil pick up daripada orang. Pick up netizen, awak netizen. Tetapi awak tak boleh dengar sebelah pihak satu tu betul tak betul. Kena tanya saya. Ya. Awak interview saya cerita lain. Story cerita lain keluar. Cakap saya propa pernah pingsan. Katanya Cik Azwan lah apalah. Bila masa saya pernah pingsan di Cik Azwan? Saya tak pernah. Saya pernah kat rumah. Dan juga dulu ada pernah saya pingsan dekat Plaza sana, tapi di Plaza sana saya ada buat dengan show dengan Tengku Datuk Tengku Khalidah, tapi tak keluar media. Diorang merahsiakan. Saya tak cari publicity. Saya tak nak orang tahu yang saya sakit. Dan apabila pihak M-Star cakap saya pernah berlakon, dia dengar daripada siapa? Sampai sekarang tak tahu hubungi saya. Saya bekerjasama interview, tapi saya setekilan. Dan macam pihak Melody, apabila pihak Melody TV3 interview saya semua okey, cuma sama yang statement sama, pernah berlakon attention seeker, didakwa. Yes, didakwa. Tetapi pihak netizen, orang di luar sana tak tahu puncanya macam mana. Tak disiarkan saya dah cakap BP saya 220. Kenapa tak cakap disiarkan saya BP 220? Dia sebenarnya kena keluar apa kenyataan saya. Bukan daripada netizen ataupun orang-orang yang komen. Itu yang saya terkilan. Pasal ada orang yang mendoakan saya terima. Yes, saya bersyukur. Berterima kasih orang yang mendoakan saya. Alhamdulillah. Cik Lan tak henti sampai sekarang. Orang hantar mesej dan sihat ke belum, orang mendoakan saya. Tetapi ada segelintir netizen dan juga orang memprovokasikan tentang Cik Lan makin keluar sejak TV3 keluar Melody 2 hari lepas, makin orang kecam cakap lagi. Tapi TV3 pihak Melody tidak menyiarkan yang katanya saya BP 220. Kenapa tak keluar kenyataan saya semasa interview itu? Faham tak Edu? Yes, saya tahu. Faham. Cik Lan pun baru tahu benda ni memang tular, viral.
Singapura, berita Singapura. Tapi apabila saya baca segelintir yang berita-berita keluar dekat Malaysia dengan Singapura ni, orang letak 220 BP. Adakah itu proper? Dan TV3 ada segelintir bloggers ke apa yang letak yang letak nama Doktor TV3, macam TV3 Malaysia lah. TV3 Malaysia ni kan, doktor telah beristiar berita news TV3, diorang beritakan darah tinggi naik. There is, orang boleh menilaikan. Tetapi caption yang diorang tulis ni, saya propa pernah berlaku. Kau tahu apa yang berlaku tu, pernah saya berlakon tu bila? Itu pasal saya buat sampai sekarang. Ni saya serahkan khas untuk Sinar Plus. Saya belum lagi buat pernyataan lagi. Kenapa tidak statement saya? Tapi nanti orang cakap nanti saya nak cari publicity murahan. Padahal apa yang korang konten tu adalah salah. Korang tak memfullkan story. Macam melodi yang arwah ibu Cik Lan. Apa kaitan dengan arwah ibu Cik Lan? Arwah ibu Cik Lan sudah meninggal 2 tahun yang lepas. Itu yang saya fikiran. Tapi saya diamkan diri. Saya tak buat kenyataan pasal nanti kalau apabila Cik Lan akan tegur, orang cakap saya nak cari publicity lagi. Faham? Cik Lan, ini mungkin soalannya saya rasa sebenarnya tak dipatut ditanya dan juga agak sensitif. Saya cuma sebab saya tak berada di tempat Cik Lan, cumanya kalau boleh kita nak selami perasaan Cik Lan bila terjadinya perkara itu masa Cik Lan tumbang di set Wanita Hari Ini, bila Cik Lan berpusing-pusing, gelap, tak nampak apa, hanya dengan suara doktor saja. Apa mungkin Cik Lan boleh kongsikan perasaan Cik Lan time tu ke, apa yang Cik Lan fikir masa tu ke Cik Lan? Okey. Ajal maut di tangan Tuhan, saya dah cakap. Okey, ajal maut. Apabila saya kejadian ini, saya kena bersyukur dengan Allah SWT kerana Allah memberikan saya jentik sikit aja untuk saya menyedah, untuk sedarkan diri anda apa yang saya pernah lalui. Tetapi orang tahu yang dulu Cik Lan pernah menjaga arwah ibu Cik Lan, saya rasa Allah pun tahu apa yang berlaku, so dia kasih saya untuk tidak menyusahkan kerana ahli keluarga saya berada di Singapura ke, kita pun tak tahu. Tapi alhamdulillah orang-orang Malaysia ni banyak sokong, rakan-rakan artis banyak telefon hubungi saya. Apabila benda tu terjadi tu, saya menjadi kata orang tu, Masya Allah. Ni saya rasa, bagi saya, Allah kasih saya peluang yang kedua. Macam Eddie Junaidi berbual dengan Cik Lan. Saya tak tahu tak satu hari, saya tak tahu tak Allah tu kasih awak terus, awak collapse, kita tak tahu. Betul. Nanti orang cakap nanti kita propa, kita berlakon, padahal benda tu berserius. Ada ceritanya orang tidak ambil betul-betul fokus. Bila cerita macam ini, dia ingatkan saya propa berlakon kerana pihak wartawan mendengar cerita netizen menyatakan saya pernah berlakon. Itu salah. Awak tak boleh dengarkan pihak yang kedua tu, pihak yang seterusnya, netizen ke ataupun komen-komen haters ke. Pasal you tahu ada segelintir manusia yang tak suka saya. Ada haters. Kalau orang sesiapa yang tak suka dengan kita, dengan Roslan Shah, diorang akan suka memburuk-burukkan kita. Itu kerja diorang. Kalau diorang kenal saya, diorang suka saya, diorang akan mendoakan, ya Allah, doakan untuk Cik Lan. Itu orang yang suci murni, orang yang baik sebenarnya, hatinya bersih. Tetapi ada haters yang tak suka saya ataupun tapi tak semua segelintir netizen. Ada netizen mendoakan, ada yang backup. Korang tak cerita, takkan benda ni nak main-main. Ada juga komen-komen orang memberi kepada saya. Saya tak baca komen. Apabila Cik Lan dapat tahu TikTok, Facebook, Instagram, Twitter dah jadi merebak story tu. So I pun tak tahu, saya tak ada Twitter. Cik Lan ada Instagram, Facebook dengan TikTok. Tapi Cik Lan banyak moto Facebook daripada Instagram dengan TikTok. Jadi sekarang ni boleh tak kita cakap macam sekarang ni Cik Lan masih lagi menanti netizen ke, pihak media ke, macam ibarat cabar, buktikan bila masa yang Roslan Shah ada berlakon pernah pitam sebelum ni, macam tu.
Boleh ke kita cerita? Ah, saya belum buat kenyataan lagi. Cik Lang belum buat kenyataan lagi pasal saya redakan sikit. Nanti bila saya teruskan bercakap ni, nanti orang ingat saya cari publicity murahan pula. Betul tak? Apa alamak, bila orang cakap berlakon tak boleh terima pula, meroyan gini-gini. Saya tak meroyan. Saya tak buat Facebook pun, saya tak buat kenyataan lagi. Tetapi cuma saya tekilan saja bila masa saya pernah berlakon. Buktikan yang kalau saya pernah berlakon yang saya ni berpura-pura pengsan. Di mana? Tahu video tak? Itu tujuan Cik Lan akan buat tidak lama lagi, buat kenyataan. Pasal saya tak mau nanti benda ni masih lagi tengah panas, macam lagi tengah orang nak tahu kesihatan saya. Nanti orang cakap nanti, netizen ke sesiapa, dah berbaik sakit pun nak kecoh-kecoh. Tak puas hati lah, tak boleh terima berlakon. Saya tak mau. Cuma saya, orang yang kerana pihak wartawan caption tu cakap yang saya berpura-pura, saya berlakon, saya pernah mengalami sakit tu berlakon. Bila saya pernah berlakon? Kalau berlakon kat TV tu adalah. So sekarang ni macam mana Cik Lan, kena makan ubat ke macam mana ke lepas kejadian tumbang tu Cik Lan? Okey, sebenarnya saya ada ubat daripada Singapura, saya tak bawa. Dan saya pakai for life. Pakai ubat for life. Ubat hospital, doktor kat sini pun saya makan pun ala-ala je macam biasa. Pasal saya tahu ubat tu selesa dengan saya adalah for life. Bukan promosi for life, tak ada Untuk saya, untuk diri saya. Tak ada promosi for life ni semua. So bagi Cik Lan, henti-hentilah, udahlah untuk netizen segelintir, tak semua segelintir saja yang mengutuk, yang mengecam tak habis-habis. Tapi pasal cerita story ni, bila ada yang mendoakan story tu, tetapi dia diperkotak-katikkan, menjadi confused orang-orang yang nak mendoakan saya tu. Lepas tu dapat berita yang seterusnya daripada pihak wartawan, caption dia, Cik Lan pernah mengalami, Cik Lan tak propa. Memang kau tak cakap Cik Lan propa tak, question mark. Yes, orang tahu. Tetapi kau cakap Cik Lang pernah berlakon sebelum ini. Itu saya jadi tekilan. Ya. Itu yang saya tekilan, orang cakap saya pernah berlakon. Bila? Masa dia bila? Tahun bila? Pukul berapa? Di mana? Buktikan. Kalau saya pernah berlakon, saya pingsan. Saya betul-betul bukan main-main. Apa yang saya dapat? Dapat duit ke? Ini saya keluar ke hospital pun bukan TV3 bayar. Saya yang bayar sendiri. Adakah ini menyusahkan saya atau menyenangkan saya? Pasal benda ni dah terjadi. Alhamdulillah Allah lagi panjang umur saya. Saya bersyukur itu saja. Memang orang cakap tak payah, kata orang dah tak payahlah layan dengan netizen, tak payahlah komen-komen orang, buat bodoh aja. Yes, buat bodoh. Tetapi apabila saya buat live, apabila orang jumpa, selagi manusia, lautan manusia saya jumpa. Beberapa hari saya keluar rumah, bila jumpa orang jauh, memanglah ada peminat bergambar. Aku cakap, asal pula jadi popular pula benda-benda macam gini. Bukan kita mencari popular, orang nak bergambar. Kenapa saya tengok orang tanya saya, mulut saya dah berbuih dah. Dah pernah betul ke? Awak berlakon ke? Mula ada segelintir orang mendoakan kita. Tetapi yang sekarang ni, kerana pihak media memperkotak-katikkan benda ini saya berlakon, orang bertanya lagi, berlakon ke? So itu anggapan menyuruh manusia-manusia yang memfitnah sebenarnya. Bagi Cik Lan, orang-orang yang ada segelintir, memang niat korang tu tak ada nak memfitnah. Tetapi pihak media yang letak caption nama tu, kalau question mark, saya okey. Didakwa, saya okey. Didakwa, saya okey. Tetapi pernah berlakon sebelum ini. Itu salah. Itu salah. Memang saya terkira dengan M-Star. Tapi saya tak hubungi dia. Saya tak jumpa bos dia. Editor dia ke. Cuma saya tekilan je. Memang bukan nak tahu kesihatan saya. Ramai. Permulaan kau cakap ramai peminat Cik Lan nak tahu ni kesudahannya ni. Cik Lan, ceritakan sikit lah. Cik Lan sihat ke tidak? Kau tanya khabar. In the end, kau memperkatikkan caption tu. Saya marah. Bukan marah lah. Saya tekilan lah. Itu pasal saya kata, yalah. Subhanallah. Ujian tu lagi mendatang.
Apa saya dah cakap lain, apa yang saya cakap, kau ceritanya lain. Caption tu, kalau kau cakap, Cik Lan, adakah propa question mark, okey. Cik Lan, okey. Dan Cik Lan, BP dia 220. Letak BP, darah di, ada segelintir yang, apa yang saya, artikel-artikel yang keluar tu, ada dong letak darah tinggi Cik Lan naik, mendadak 220. So, orang boleh memahami, pembaca boleh memahami. Yang ini, kau letak, Cik Lan pernah berlakon sebelum ini. Dia propa ke tidak? Dia provoke orang. Memang terkilan. Faham. So Cik Lan lepas ni maksudnya contoh kata bila Cik Lan dia nak shooting ke, nak buat show ke, lepas ni nak keluar mana-mana media ke, temu ramah ke, ada tak rasa macam takut tiba-tiba kalau perkara tu jadi lagi ke, orang macam tunggu-tunggu lagi ke? Yes. Benda ni kita tak tahu. Itu pasal ajal maut di tangan Tuhan. Sakit pening, sakit tu pasti. Mati tu lagi pasti. Yang hidup tak boleh selama-lamanya. Yang muda pun boleh mati. Yang tua pun akan mati. Hidup, mati, tua, muda, semua Allah punya kuasa. So kita kena berhati-hatilah. Orang mandi pun boleh kolaps. Orang pergi ke tandas pun, pernah dengar tak pepatah orang Melayu? Orang jatuh dalam tandas terus meninggal. Ya. Itu semua maut, itu semua ajal. Allah dah kasih kita. So kita kena reda kalau benda-benda itu terjadi. Bagi Cik Lan, apabila terfikir, saya kena reda. Kena terima sebagai daripada Allah. Bukan Allah kasih balasan. Tiada. Semuanya macam hujan, banjir. Macam hujan, gempa bumi. Gempa bumi pula banjir ke tanah runtuh. Itu semua Allah. Itu kita manusia ni kena berfikir sebelum kita tulis, sebelum kita komen, sebelum kita bercakap, tak tahu usul asalnya, jangan melulu. Itu saja. Termasuk dengan ada segelintir wartawan media sosial. Kepada wartawan tu, jangan tulis sesuka hati caption tu untuk mengambil perhatian orang membaca. Lepas tu orang yang membaca mengutuk kita, memfitnah kita. Adakah tambah dosa? Dunia kau boleh buat. Di dalam dosa, kau tak boleh nampak dosa apa yang orang kasih di dalam dunia. Tapi di akhirat, korang akan menjawab. Kita ni sekarang... begitulah Cik Lan. Kita ni sekarang dah akhir zaman dah. Kita tak tahu bila lagi kita mati. Umur Cik Lan umur 51 tahun. Lagi berapa tahun ayah boleh hidup? Ayah tak tahu lagi. Tetapi Allah yang menentukan panjangkan umur. Macam awak, adakah terfikir nak mati? Adakah sekarang zaman ini, zaman akhir COVID apa seperti dilanda, ada manusia yang di segelintir terfikir nak mati? Tiada. Tak semua yang ada buat terfikir macam itu. Bagi Cik Lan, yes, Cik Lan terfikir satu hari mati tu akan pasti. Kita tak tahu bila kita mati. Risau. Kerana risau apa? Kita buat yang terbaik di dalam dunia. Kalau sebelum mati, kita buatlah amal, kita buat baik dengan orang, kita jangan menghina orang, jangan mengutuk orang, memfitnah orang, meroyan dengan orang, memaki hamba dengan orang, tak perlu. Kita takut nanti mati tu nanti. Ya, betul. Betul Cik Lan. Jadi saya pun tak nak ambil masa Cik Lan panjang. Kita pun nak Cik Lan banyakkan berehat, cepat sembuh macam sedia kala. Jadi dalam masa sama sebelum kita berakhir, Cik Lan tahu jugalah perancangan Cik Lan sekarang ni ada ke selalunya Cik Lan bulan puasa, kalau sebelum ni memang show banyak, bulan puasa, baju buka puasa dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni macam mana Cik Lan? Adakah Cik Lan akan teruskan juga ke, ambil job banyak ke, macam mana Cik Lan dengan keadaan sekarang ni? Okey, keadaan okey, kesihatan dah okey. Rezeki Allah yang kasih. Kita tidak mencari. Kita buat di dunia ni, buatlah amal yang kita buat. Apa yang Allah yang suruh kita buat. Rezeki itu memang meluas. Tapi Allah, kalau kita ingat Allah, insya-Allah Allah akan ingat kita. Kalau kita doa kepada Dia untuk murahkan rezeki, kesihatan, panjangkan umur, insya-Allah Allah akan tunaikan. So, rezeki Allah yang kasih. So, Cik Lan anggap ni semua, kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak ada rezeki, itu bukan rezeki Cik Lan. Tapi Alhamdulillah dapat tawaran berlakon, dalam proses dalam berlakon. Nanti Cik Lan dapat syuting dalam set lokasi untuk berlakon bersama dengan pelakon lain coming soon. Bukan kerana saya viral saja saya dapat job. Tak ada. Tak terlintas pun.
nak viral ke, nak berlakon ke, nak dapat job tak ada. Sebelum ni pun saya dah ada job juga, alhamdulillah. Macam biasa. So, kita jangan fikir yang bukan-bukan, kita jangan mengutuk orang, menghina orang selagi kita manusia ni tak tahu munasabah. Itu saja bagi Cik Lan. Ya, insyaAllah Cik Lan orang yang baik, ramai yang sayang, biarlah apa netizen nak kata ke, yang kenal Cik Lan je tahu siapa Roslan Shah sebenarnya. Betul Cik Lan? Betul. Macam orang-orang di luar sana, orang tak rapat. Orang dengar kontroversi. Orang dengar cakap attention seeker. Saya terkilan dengan TV3 macam kita bukan attention seeker. Saya tak terlintas pun attention seeker. Sebut-sebutan tu lah jadi orang akan memberikan komen berfikir negatif. Ya. Tak apa. InsyaAllah Cik Lan, moga yang baik-baik berlaku tu Cik Lan. Jaga diri juga Cik Lan. Moga sihat seperti sedia kala, murah rezeki. Dan terima kasih banyak Cik Lan. Orang kata tu sudi luangkan waktu dengan Sinar Plus petang ni, berkongsi perasaan, jelaskan keadaan supaya lepas ni semua faham apa yang sebenarnya terjadi kepada Roslan Shah. Ya Cik Lan? Rakaman ni akan masukkan dalam YouTube ke apa? Betul. Sekejap lagi saya terus post kepada IG TV Sinar Plus. Terus post. Kemudian nanti dalam minggu ni kita akan masukkan ke Facebook dan juga YouTube Sinar Plus. Nanti boleh tengok, boleh share semua, biar orang semua tengok Cik Lan. Okey, terima kasih banyak Eddie. Bye. Itulah kenyataan saya dah penat dan nak balik. InsyaAllah ada rezeki jumpa Cik Lan. InsyaAllah, yang paling penting kita doakan yang baik-baik. Itu saja. Alright? Okey, bye. InsyaAllah. Jaga diri Cik Lan. Assalamualaikum. Salam, bye.